Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua penonton di rumah. Bertemu semula kita dalam Aspirasi Cup Week. Seperti biasa, anda bersama saya, Nasha Edzira. Saya masih lagi di Pulau Pinang, Pulau Mutiara, di mana episod-episod yang lalu kami telah membawakan kepada anda pelbagai episod yang menarik. Jadi, untuk kali ini saya akan bersama dengan sebuah pasukan yang beberapa tahun dahulu telah mengungguli bagi kategori perlumbaan Wira KBS dan juga telah melahirkan ramai pelumba ternama, antaranya Khairul Idham Pawi. Pasukan apa? Pasukan Idemitsu Kozi DFZ Yam Honda Racing. Tapi sekejap, saya nak tanya kepada anda semua penonton di rumah mengenai airbrush. Alah, yang sembuh-sembuh tu kalau kita lihat di perlumbaan Malaysian Cup Week, pelbagai warna dan corak yang mereka memperagakan. Jadi, yang menarik lagi untuk episod kali ini, saya akan sembuh-sembuh dengan main cat tu. Jadi, anda semua perlu menonton sehingga habis. Saya pun dah tak sabar ni. Jom kita ke destinasi untuk episod kali ini. Jom. Baiklah, saya dah sampai di pusat operasi pasukan Idemitsu Kozi DFZ Yam Honda Racing. Jadi kita nak tengok tempat pasukan Yam Racing ni. Jom kita ikut bos. Hai Nasha. Hai bos. Mau tengok airbrush macam mana? Ya. Bersama dengan saya sekarang ini adalah pemilik pasukan Idemitsu Kozi DFZ Yam Honda Racing, Encik Yam. Apa khabar Encik Yam? Khabar baik. Jadi Encik Yam, kita tahu pasukan Idemitsu Kozi DFZ Yam Honda Racing ini sudah menjuari 4 kali di kejuaraan Wira KBS. Jadi terlebih dahulu Encik Yam boleh perkenalkan diri? Nama saya Lok Chong Yang, umur 55 tahun. Nama tim saya Idemitsu Kozi DFZ Yam Honda Racing. Kita start dari 2011. Kita start 2011 lari persediaan. Lepas itu Bunsu baru sponsor saya 2012. Start itu first punya tahun result pun tak bawa apa-apa. Tapi dapat second overall sampai lowly. Tahun yang dua Khairul Idham Pawi surat champion overall. Yang terusnya 2015 hari lepas sampai Ijalik 2018 Damo. Jadi Encik Yam, kita tahu memang antara nama-nama yang Encik Yam sebut sebentar tadi seperti Khairul Idham Pawi pun sudah belum lebih jauh. Jadi kenapa pasukan Yam ini tertumpu kepada kategori Wira KBS? Saya ingat ini barang macam Bunsu Honda Kelang membagi peluang kita, membuat budak-budak yang ambil naik sampai atas yang sudah dah lama beberapa tahun kita pun buat wira aja. Pasal teknologi CP150 sudah ada UG, SCK. Dan tu kita rider sudah update. Kita boleh hantar sama dia orang. Dan teruskan dia orang lagi naik atasnya teknologi. Jadi sepanjang penglibatan pasukan Yam Racing ni Encik Yam dari tahun 2011. Ya. Apa perkara yang paling menarik sekali sewaktu memasuki kejuaraan Malaysian Cup Week? 2012 14 tu first time Khairul menang championship.
Baiklah Encik Yam, jadi apa perancangan pasukan Yam Racing ni untuk di masa akan datang? Adakah ingin bersaing di kategori seperti CP150 ataupun bersaing di kejuaraan Asia Racing? Kita ingat macam CP150, Bun Siu sudah ada 2 tim. Kita telah akan masuk. Tapi macam MSPK, kita dan tahun kita planning memasuk 250. Pasal Bun Siu Honda ada support motor. Kita cubalah. Lagi tinggi punya. Okey, baiklah Encik Yam. Jadi kalau sebenarnya kan Yam Racing ni bermula dari mana? Dari Yam Airbrush. Macam mana dari Yam Airbrush tu mula terlibat memasuki dunia racing? Oh. Dulu saya buat airbrush macam Bun Siu Honda. Di mana racing department ada hantar cover set kasih saya draw airbrush. Pun ada 3 tahun kita buat di mana racing. Bun Siu sendiri, tim sendiri punya kelang. Di mana airbrush semua saya buat. Lagi ada showroom yang motor. Semua airbrush kasih dia orang. Lepas itu macam UG kita pernah ada buat kat dia. Cover set. Tuyu pun ada mah. Yang dulu-dulu bawa dalam track dalam betonat dengan motor. Kita ada airbrush sama dari orang pun banyak tahun lah. Lepas itu kita buat tim sendiri. Sangat menarik ni. Mungkin ramai yang tak tahu sebenarnya pasukan Yam Racing bermula dari Yam Airbrush. Tapi sebenarnya tahun bila tu ditubuhkan Yam Airbrush tu mula? Tahun 95. 95. Saya pun baru lahir masa tu. Jadi sangat menarik ni Encik Yam. Jadi mungkin selepas ni kita akan bercerita mengenai lebih lanjut tentang airbrush ini dan mungkin Encik Yam sendiri boleh ajar saya macam mana menggunakan ataupun membuat airbrush tu. Jadi kita akan ke tempat airbrush tu selepas ni, tapi kita akan berehat terlebih dahulu dan akan kembali semula selepas ni. Baiklah, kembali semula dalam Aspirasi Kart Freak. Jadi sekarang ni Encik Yam nak bawa saya tengok design terlebih dahulu sebelum kita melihat proses bagaimana membuat airbrush. Encik Yam. Okey. Jadi Encik Yam, ini adalah Design helmet. Lalu kita buat gantu punya design. Kita baru print pula cutting. Baru taruh helmet. Baru airbrush. Jadi ini adalah perkara yang penting. Ya. Yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Ya. Nanti saya start. Jadi kita akan lihat di sini di mana design. Ya, kartun dia sendiri cutting semua. Nanti untuk gum di sini, pad di sini kita airbrush. Jadi sebelum kita start mulakan airbrush, benda pertama adalah kita kena Buat print design. dulu. Design dan Mesti printkan buat keluar. Ya. Jadi Encik Yam, selepas sudah print keluar, kita akan ke Tab. Okey, baiklah. Kita kena buka dulu. Jadi ini adalah langkah seterusnya sebelum kita mula airbrushkan sesuatu bahan tersebut. Okey, baiklah. Seterusnya Kita akan tap dari helmet. Baru airbrush.
Kita baru skepin ambil keluar, baru tambah airbrush punya colour. Okey, baiklah. Nampaknya bukan mudah sebenarnya nak buat airbrush ni Encik Yam. Jadi, Encik Yam ada sediakan sesuatu untuk saya mencuba? Boleh? Jom. Okey. Jom. Yang ni macam airbrush. Kita sudah tap siap semua. Bahagian second, kita ada tambah cat. Baru airbrush dia. Jadi Encik Yam, ini dipanggil apa? Yang ni airbrush punya pen. Okey. Dia lembut ada. Jadi sekiranya kalau saya melakukan selepas ini, terkeluar sedikit, tak ada masalah? Tak ada masalah. Ini solar tap. Jadi Encik Yam, kalau kita lihat airbrush ni, adakah orang biasa juga boleh melakukan? Semua orang boleh buat. Halui tak halui aja. Nasa boleh try? Okey, saya cuba. Jadi sekarang ni Encik Yam nak bagi saya buat macam mana hasilnya ya. Kita cuba. Nanti Encik Yam mungkin boleh komen adakah saya boleh menjadi seperti Encik Yam. Memang boleh ya. Okey. Nampaknya ini saya lakukan. Tapi macam Boleh tak, buka? Boleh buka. Okey. Boleh. Nampak macam saya buat jadi ke tidak? Kita akan lihat hasilnya. Inilah yang saya lakukan sebentar tadi. Kita cabut dulu. Inilah hasilnya. Macam mana Encik Yam? Adakah saya boleh menjadi seperti Encik Yam? Boleh, boleh. Kalau mau tengok, nanti pergi Sepang. Ini model baru Honda 250 AA. Ada launching di sana. Jadi Encik Yam, sebenarnya kalau bahagian mana paling sukar untuk melakukan airbrush ni? Yang ni step first. Kita buat semua airbrush dia. Yang last more lacquer. Tapi yang mau tempat besar lagi. Jom, kita tengok. Jom. Ini tempat yang spray lacquer yang lastnya department. Maknanya selepas kita memproses di sana dan kita seterusnya akan ke sini. Ya. Oh. Yang ni room dia ada pressure dari atas, pressure dari bawah. Sebelum kita spray, kita tak tutup pun tak ada apa. Dia agak masuk ini kotak dalam, naik di atas. Okey, maknanya selepas kita dah habis di sini baru kita jemur ataupun Ya. memang di sini sahaja. Di sini 1 jam 2 jam mantu kering, baru ambil keluar. Baiklah Encik Yang, terima kasih banyak di atas perkongsian untuk tentang airbrush. Bagaimana proses untuk membuat airbrush, kerana ini adalah pertama kali saya melihat sendiri di depan mata. Jadi terima kasih sekali lagi dan selepas ini kita akan melihat highlight race dan kita akan berehat seketika kembali semula selepas ini. Salam sejahtera. Assalamualaikum kepada anda semua. Kita bertemu sekali lagi. Saya langsung dari Litar Tangkak Johor pula kali ini untuk perlombaan Petronas Malaysian Cup Prix pusingan yang kedua. Selepas pusingan pertama yang berlangsung di Litar Antarabangsa Sepang pada bulan lalu, kita masuk ke perlombaan yang kedua bagi musim ini.
Perlumbaan bagi pusingan kedua dalam kategori utama musim 2020 ini tampak akan lebih menarik selepas melihat saingan sengit yang ditampilkan oleh semua pelumba pada pusingan pertama yang lalu. Perlumbaan kategori utama yang dimulai kategori Wira KBS terpaksa ditangguhkan untuk beberapa minit ekoran masalah teknikal pada sistem catatan masa. Namun aksi bersambung dan sejurus selepas itu pelumba yang berada di petak utama grid perlumbaan Muhammad Idlan Hakimi Radwan berjaya mengekalkan kedudukannya, namun beliau terjatuh bersama Muhammad Akil Daniel Nasrul ketika persaingan kedudukan utama terus berlangsung sengit. Wah, di hadapan dua pelumba yang dari perlumbaan yang terjatuh sekarang, dan ini memberikan peluang kepada Hakim Terapisulah untuk berampas kedudukan di hadapan. Dua pelumba pasukan ELF Koyoko Honda KC Racing, Muhammad Hazim Muhammad Fairuz dan Muhammad Farish Iqmal nampak yakin untuk menamatkan perlumbaan di kedudukan kedua dan ketiga. Namun, Farish Iqmal gagal mengawal jentera beliau dan terjatuh. Tempat ketiga akhirnya menjadi milik Abdullah Koyum Abdul Razak dari pasukan Honda AFB Tech Racing. Menangnya pelumba nombor 21 iaitu Nur Hakim Nur Hafizullah dengan tempat yang kedua nombor 25 adalah Hazim Muhammad Hazim Fairuz, dan tempat yang ketiga 55 Abdullah Qayyum melengkapkan podium untuk perlumbaan. Pasukan 1XOX TKKR SAG Team nampak seakan-akan bakal sekali lagi mendominasi perlumbaan apabila memiliki dua petak hadapan menerusi Muhammad Hafizah Rofa dan Muhammad Syafiq Rasul. Dinyalakan dan mereka akan dilepaskan sekarang. Hafizah Rofa yang bermula untuk terbaik untuk mendapatkan hold shot untuk ruang. Kita lihat yang masuk di belakangnya untuk memintas naik tempat yang kedua. Hafizah mempertahankan di hadapan tempat yang pertama. Persebelahan sekarang ini dapat bentuk laju di hadapan itulah Alif Daniel Manasri dari petak yang keempat. Hafizah bermula baik namun terpaksa akul apabila gagal meneruskan perlumbaan selepas mengalami masalah jentera. Hafizah Rofa, dalam pada kita berikan tumpuan di belakang Hafizah Rofa. Ada masalah dengan jentera. Sayang sekali bagi Hafizah Rofa yang telah mendalui perlumbaan, dan sekarang ini agak perlahan Hafizah Rofa dipintar di lain-lain pelumba. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mula rapat di belakang seorang pelumba 1XOX yang cuba untuk merampas kedudukan ini. Tapi Alif Daniel Manasri yang berada di tempat yang pertama. Dari dalam masuk ini seleko yang saya katakan seleko yang ketujuh. Peluang untuk memintas ke Ashraf Mahmud, berjaya untuk menggunakannya bagi naik tempat yang kedua sekarang ini. Di kelompok hadapan, dua pelumba Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor iaitu Syafiq Rasul dan Alif Daniel dan dua pelumba Yipon Yamaha YY Pang Racing Team Khairi Ashraf Mahmud dan Muhammad Faris Hafiz bersaing rapat bersama seorang lagi pelumba 1XOX TKKR SAG Team Muhammad Syafiq Rasul. Selepas mempamerkan semangat juang yang tinggi, Syafiq Rasul berjaya menafikan 4 lagi pelumba dan menamatkan perlumbaan di tempat pertama, seterusnya memberikan kejuaraan berganda buat pasukannya. Muhammad Syafiq Rosli dan Alif Daniel akur di kedudukan kedua dan ketiga. Syafiq Rasul akan menuju ke checkered flag untuk Syafiq Rasul berjaya memenangi perlumbaan kali ini di pusingan yang terakhir. Satu perlumbaan yang cukup debarkan dan cukup sengit untuk CP 125 ini. Podium bagi CP 125 Syafiq Rasul, Syafiq Rosli dan Alif Daniel Muhammad Asri. Sekarang tibalah masa bagi perlumbaan kategori Premier CP150. Pelumba Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor Muhammad Akid Aziz mempamerkan aksi yang memberangsangkan apabila menguasai hampir kesemua sesi pada pusingan kedua ini dan berjaya bermula di petak utama perlumbaan. Sekarang di hadapan kita lihat Akid yang meluncur laju ke hadapan cantik diikuti gerakan pasukan di belakang di tempat yang kedua. Di sektor yang pertama Akid lepas. Awan semakin gelap dan sangkaan ramai menjadi nyata apabila hujan turun selepas perlumbaan dimulakan. Akid terus konsisten menerajui perlumbaan namun ramai pelumba yang terkesan dengan keadaan litar. 29
yang terjatuh. Pelumba pasukan Idemitsu Honda UZ Racing, Azrul Hakim Anwar yang pada awalnya nampak seakan-akan mengalami kesukaran, akhirnya berjaya mencuri peluang dan sampai di hadapan diikuti oleh Muhammad Muzakir Muhammad dari pasukan 1XOX PKKR SAGT. Akid nampaknya. Akid masih lagi belum rasa. Akid semakin rapat kita lihat. Akid semakin rapat. Akid akan cuba untuk memindah sekarang ini. Antara Akid dan cuba masuk. Dia ada last lap. Dan Akid berjaya melepasi Android. Akid bertindakan berani untuk masuk dan Android kembali merampas kedudukan di hadapan. Android kembali di tempat yang pertama. Ada 3 pelumba back marker di hadapan mereka. Tapi Android kembali merampas. Mempertahankan kedudukan walaupun tadi di dalam. Oh, ada Seleko ni. Seleko penentu. Seleko yang ke-7. Nampaknya berjaya. Akid tetap berada di hadapan. Oh, Akid ada masalah sedikit tapi dapatkan Android. Antara Android dan juga Akid sekarang cuba masuk di Seleko yang terakhir. Dan Android kehilangan kedudukan. Android nampaknya. Android dan Akid. Akid berjaya merampas kembali kedudukan. Akid Aziz berjaya menangani perlombaan dengan Android di tempat yang kedua. Satu perlombaan yang cukup sengit antara dua perlombaan di hadapan. Bagi pemenang, Muhammad Akid Aziz, ini pastinya memberikan kelegaan dan motivasi buat beliau dan pasukan. Muhammad Akid Aziz, pelumba dari pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor. Dengan itu, berakhirlah aspirasi Kart Break bagi episod kali ini. Teruskan menyokong Malaysian Kart Break dan semoga kita bertemu di episod yang akan datang. Perkenalkan diri. Saya melihat cara aspirasi Kart Break jadi alah sorry saya nak kenalkan diri dulu. Jadi bos pula. Dah biasa. Terlebih dahulu apa yang Encik Yam letakkan di dalam Cat. itu adalah cat. Ya. Jadi langkah pertama sebelum kita memulakan sesuatu, Test dulu. mana yang saya perlu mulakan untuk memulakan? Mana tempat memulai? Okey, ini adalah airbrush saya yang pertama dan rasanya kita akan lihat adakah saya boleh menjadi seperti Encik Yam